Terima kasih. Itu speaker. Sebelah sana hanya pengarang saja yang berbahas. Sila teruskan. Yang lain semua sudah buat berbahas di perhimpunan UMNO ke? Betul ni betul. Ini tak penting lah. Menang. Okey, terus yang dipertua, saya lihat yang undang-undang ni sebenarnya bagi saya sebagai seorang anggota Jawatankuasa Pilihan Khas yang mengkaji Penal Code dan Criminal Procedure Code. Saya rasa agak kecewa bila saya lihat semua benda, semua perkara pasal yang kami pernah bincang dengan panjang lebar dalam beberapa penggar parlimen yang lepas itu. Dan saya lihat semua patah balik, semua dengan ia ditukar back to square one lah kita kata. Saya masih ingat bila parlimen kita pada agak tahun 2004 bila parlimen menubuhkan Parliament Select Committee yang mengkaji semula khususnya yang berkenaan dengan fasa Penal Code yang berkenaan dengan rogol itu. Kita dah menjelajah seluruh negara, kita dah dengar banyak pandangan bersama dengan daripada peguam, khususnya peguam jenayah dan juga NGO di seluruh negara. Dan juga kami dah buat banyak, kami pernah juga pergi ke New Zealand dan juga Australia berbincang dengan ahli parlimen yang di mana di parlimen Australia dan New Zealand itu mereka ada jawatankuasa yang khas yang selalu mengkaji undang-undang berkenaan dengan undang-undang jenayah itu. Banyak perbincangan telah dilakukan dan khususnya saya nak menarik perhatian ahli-ahli Muhammad dan speaker terhadap macam pindaan seksyen 376B 37 berkenaan dengan incest yang mana ia menggantikan not less than 6 years kepada not less than 10 years. Dan juga pindaan 377CA itu rogol dengan gunakan objek yang mana kita dah dia patahkan minimum sentences dan tapi kita kekalkan maximum sentence. Ia telah letak balik, sekarang saya lihat letak balik not less than 5 years. 5 years minimum sentence. Begitu juga dengan 377E inciting a child to an act of gross indecency dan sebagainya. Tadi dipertua yang bila kami yang dalam Parliament Select Committee itu saya salah seorang anggota yang satu-satu juga dari parti pembangkang lah waktu itu. Kami sebenarnya dah rasa selepas perbincangan dengan Bar Council, NGO dan sebagainya, kami rasa yang hakim yang kerajaan lantik itu semua orang bijak. Semua orang bijak dan mereka, kita haruslah bagi mereka ruang, bagi mereka untuk membuat keputusan dengan melihat keadaan kes sesuatu itu. Dan kita tidak harus ikat tangan mereka dengan adanya minimum sentence di banyak kes jenayah, khususnya dengan jenayah berkenaan dengan rogol. Tapi saya rasa kecewa kerana semua ini yang sekarang yang parlimen di dalam undang-undang ini semua kita patah balik. Jadi apa gunanya kita guna 1.5 tahun dah buat laporan banyak bersama dengan peguam daripada AG's Chamber dan sebagainya dan juga staf parlimen kita ni. Jadi semua back to square one tanpa ada perbincangan. Dan saya juga rasa kecewa dengan parlimen sekarang ini yang mana kita ada ramai ahli parlimen khususnya di sebelah sini Pakatan Rakyat yang selalu ada peguam yang handal, yang selalu dipuji-puji oleh Kinabatangan. Yang hari itu yang kita dengar ada banyak puji peguam-peguam di sebelah sini. Kenapa kita tak ada perbincangan? Kenapa kita tidak adakan satu Parliament Select Committee untuk meneliti semua pindaan yang dipendangkan dalam rang undang-undang ini supaya kita ada satu persetujuan, ada satu persefahaman supaya kita boleh adakan undang-undang yang lebih lengkap. Macam Women MPs Caucus, kita juga dah pendangkan pandangan bersama dengan NGO, tapi saya rasa kecewa lah yang AG Chamber ni juga dan pihak parlimen juga tidak panggil kami untuk ada perbincangan lebih lanjut untuk meneliti undang-undang dan cadangan dan pandangan yang berkaitan dengan wanita dan yang dekat pada wanita
yang kita bincangkan itu, tapi yang rang undang-undang ni dibentangkan begitu sahaja. Tetapi Dipertua yang sebenarnya kalau kita lihat yang saya juga agak tertarik dengan fasa tentang seksyen baru 411A yang mana receiving benefits derived from criminal activities of organised criminal group. Sebenarnya kalau ada fasa macam ni bahaya. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang beri derma kepada sesuatu organisasi macam sekolah ke, NGO ke dan sebagainya, dan mereka ni penderma ni sama ni daripada organised criminal group ataupun tidak. Sangat susah kalau ada penjenayah kerana dia nak bertaubat, dia nak bagi duit kepada sekolah, bagi duit kepada organisasi agama. Adakah kita kata tolak kerana kamu ni pesalah, kamu ni kriminal, jadi tidak dapat yang badan kebajikan ni terima derma. Dan saya rasa yang fasa macam ni ia akan senang disalah gunakan oleh pihak kerajaan. Dan di sini saya nak minta lah pihak kerajaan sebenarnya nak berhati-hati bila kita keluarkan kenyataan, keluarkan undang-undang macam ini yang berkenaan dengan fasa ini, kerana yang dia punya impact dan kesan mungkin ia besar dan akan menjadikan selalunya sesuatu organisasi dalam keadaan yang mungkin mereka didakwa kerana mereka tidak tahu siapakah bendera sebenarnya. Dan di sini saya juga nak tanya tentang vandalism yang session baru 440A. Saya lihat yang tentang vandalism ini, kita lihat di banyak jalan, papan jalan, khususnya di Kuala Lumpur, kita lihat banyak itu stiker along sebenarnya tanpa di sana sini. Kita memang ada undang-undang yang menyekat aktiviti along itu peminjam wang yang tidak sah itu. Dan banyak nombor telefon semua ada dekat situ. Dan mereka sudah kaburkan papan tanda jalan kita ini. Sebenarnya ramai orang tak dapat cari jalan kerana semua sudah jadi kotor. Tapi kalau kita lihat, ada banyak nombor telefon pun tak. Mana ada polis yang ambil tindakan? Tak ada. Walaupun kita ada undang-undang yang mengharamkan tindakan, yang aktiviti peminjam wang secara tidak sah itu, semua ni tidak ada ambil tindakan. Jadi kalau adanya vandalism macam ini di bawah seksyen Penal Code ini, saya nak tanyalah, adakah polis akan jadi begitu peka terhadap yang vandalism yang dilakukan oleh papan tanda jalan di Kuala Lumpur khususnya ini? Adakah tindakan akan diambil kerana kita ada tindakan yang undang-undang yang lain tapi tak ada tindakan diambil oleh pihak polis? Yang akhirnya yang saya hanya nak minta pihak kerajaan saya nak minta pihak kerajaan, bila apa-apa pindaan undang-undang yang serius seperti ini dibentangkan, haruslah kita ada pendengaran. Ada satu macam kita balikkan kepada apa yang pernah dilakukan oleh parlimen kita ni, yang mana kita ada satu jawatan kuasa pilihan khas yang ambil pandangan dan juga suara daripada orang ramai supaya kita boleh keluarkan apa-apa bentuk pindaan ke yang lebih bijak, dan bukan hanya kerana kita ada menteri yang tunjukkan kuasanya kerana ada pemilihan dalam UMNO. Wah, semua undang-undang ketat dikeluarkan. Kita lihat kita ada banyak undang-undang ketat di Malaysia. Macam undang-undang kantong sampai mati bagi mereka yang mengedarkan tadah. Tapi adakah yang ada undang-undang seperti ini yang begitu ketat ini telah pun kurangkan kadar pengedaran tadah di Malaysia? Kita lihatlah statistik. Adakah undang-undang ketat ini membantu? Kerana selalunya orang yang melakukan kesalahan, pada waktu mereka melakukan kesalahan itu, mereka tak ingat ada undang-undang macam ini, khususnya jenayah rogo macam ini. Pada waktu itu mereka tidak tahu ini undang-undangnya adalah begitu ketat. Pada waktu itu mereka tidak tahu, khususnya bagi remaja yang ada kan hubungan seks yang mana merupakan satu kesalahan dalam Penal Code ini. Tapi kalau kita ada undang-undang ketat, ia tidak dapat kita kata mengurangkan kadar jenayah. Dan kadang-kadang dalam kes seperti inseks macam 376B yang pindaan ini, kita bagi yang minimum itu 10 tahun. Kalau bila kita ada hukuman yang begitu ketat, yang pihak mangsa ia tidak akan berani untuk keluar membuat laporan.
Kerana yang melakukan jenayah itu mungkin bapak dia, mungkin yang uncle dia. Mereka takut kalau dia keluar dan pihak yang papak ke ataupun pihak yang mereka yang rapat dengan keluarga itu, yang pihak mangsa itu akan dikutuk oleh keluarganya, dan kerana yang ada hubungan darah yang rapat itu. Jadi selalu bila kita ada undang-undang yang ketat macam ini, ia mungkin tidak akan membantu mengurangkan berlakunya jenayah. Ia hanya menggalakkan yang pihak yang jadi mangsa itu tidak keluar melaporkan kes jenayah seperti ini. Jadi saya hanya nak minta pihak kerajaan ambil perhatian dan juga kajian yang semua laporan yang telah dibuat oleh yang bekas Parliament Select Committee itu sebelum buat apa-apa lagi pindaan Penal Code dan juga CPC. Sekian, terima kasih.